bantuan rakyat satu Malaysia diberikan kerajaan kepada mereka yang disifatkan, dinilai, diiktiraf layak untuk menerimanya, dan penerima BR1M untuk 2017 menikmati voucher secara berperingkat sejak Februari lalu lagi, 18 Februari, ya. Dan walau bagaimanapun ada material yang tular di media sosial terutamanya sejak kebelakangan ini berkenaan dengan rakyat yang memohon tapi tidak menerima BR1M. Jadi inilah dia antara perkara yang ingin kita kongsikan sama-sama, penjelasan perbincangan mengenai penjelasan siapa sebenarnya yang memperolehi BR1M, bagaimana ia berlaku dan apa yang terjadi jika anda gagal mendapatkan bantuan rakyat satu Malaysia. Untuk itu kita bersama-sama dengan Datuk Lokman Nur Adam, Pengarah Komunikasi Strategik Kementerian Keuangan. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama kami. Baik, Datuk, mungkin yang pertama sekali saya nak sebutkan apa yang viral sebenarnya, yang menyebut bahawa punca gagal masuk dan terima BRIM 2017 kerana telah daftar SSM. Jadi ini yang kita nak tahu dulu, benarkah dakwaan ini sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali saya nak tegaskan adalah tidak benar sama sekali bahawa sekiranya seseorang itu mendaftar dengan pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia, mendaftar perniagaan, maka dia secara automatik tidak layak untuk menerima BRIM. Ini tak benar sama sekali. Selagi mana pendapatan dia masih lagi di bawah lingkungan di antara 3,000 hingga 4,000, dia layak untuk menerima BRIM, pendapatan isi rumah layak untuk menerima BRIM sebanyak RM900. Kalau dia punya pendapatan isi rumah bawah 3,000, maksudnya dia layak untuk menerima BRIM sebanyak RM1,200. Kalau bujang, dia layak menerima BRIM sebanyak RM450. Pendapatan isi rumah ni kena faham. Maksudnya bukan orang tu gaji dia RM4,000 ke bawah. Kalau katalah dalam satu rumah tu, seorang abang, isteri dia bekerja, dia pun bekerja, dan adik dia menumpang sama. Maknanya pendapatan isi rumah, semua pendapatan orang yang bekerja dalam sesuatu rumah tu. Campurkan, kalau below 4,000, bawah 4,000, dia layak untuk menerima BRIM. Itu jaminan kita. Okey, yang menjadi kecoh, tular semalam dan sebelumnya adalah kerana ada di kalangan mereka yang telah mendaftar SSM ni, tetapi disebabkan mereka ini, ada yang betul-betul berniaga. Jadi bila mereka betul-betul berniaga, sepatutnya mereka melaporkan pendapatan mereka ini kepada lembaga hasil dalam negeri. Tapi dia tak berbuat demikian. Bila dia tak berbuat demikian, secara automatiknya memang akan ditolak. Okey. Nombor dua, ada setengah-setengahnya yang meniaga sekat jalan. Meniaga sekat jalan pun nak kena laporkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Ada pula yang dia buka syarikat tapi tak jadi nak berniaga. Sepatutnya mereka kena isi boransi di SSM dan mereka kena tutup ataupun tamatkan perniagaan tersebut, tapi mereka tak buat. Jadi bila mana SSM menghantar laporan syarikat-syarikat yang masih aktif, maka sudah pastilah bila dihantar tu pada bulan Ogos tahun lepas. Jadi mereka yang hari ini di-reject ini ataupun ditolak permohonan BRIM dia ni, mereka yang gagal untuk mengisytiharkan pendapatan syarikat mereka kepada lembaga hasil dalam negeri dan masih mempunyai syarikat, pendaftaran syarikat yang masih aktif pada Ogos tahun 2016. Jadi adakah bila kita ni mendaftar perniagaan kita dah tak boleh dapat? Boleh. Boleh, dengan syarat dia kena pergi ke lembaga hasil dalam negeri. Kalau sebelum ni dia tidak isytihar, kita ada 8.2 juta orang yang memohon BRIM ni tahun ni. Dan daripada 8.2 juta, kita sudah pun meluluskan 6.3 juta orang. Jadi yang ditolak 1.9, agak tinggi tahun ni. Kalau biasanya dalam 1.4, 1.3 tahun ni tinggi sikit, 1.9. Cuma 1.9 ni kena merayu. Kena memohon. Kalau lepas ni kita akan hantar surat kepada yang gagal, yang 1.9 juta orang ni. Lembaga hasil akan hantar surat kepada dia, beritahu kenapa permohonan dia gagal. Dan kita akan beritahu apa yang diperlukan dalam proses rayuan. Maknanya kena kemukakan sama ada penyata keuangan dia ke, ataupun bank slip. Kalau sekarang dia dah kerja, dia dah tak berniaga, dia bekerja, ataupun dia punya, kalau dia sempatlah berniaga, dia ada
penyata akaun, bank account. Bank account tu tunjukkan kepada kita, atau bank account peribadi. Dan kalau katalah dia betul-betul berniaga, syarat-syarat yang ditetapkan sangat linear, sangat bertimbang rasa lah. Saya ambil contoh, kalau katalah pendapatan dia satu bulan RM10,000. Duit masuk RM10,000, tapi duit keluar RM5,000. So baki tinggal RM5,000. Bukan bermakna baki itu ialah pendapatan dia. Kerajaan hanya ambil kira 30%. Yang 70% tu modal pusingan dia. 30% adalah dianggap sebagai pendapatan dia. Dan kita pun tengok juga, bukan tengok bulan tu saja. Bukan tengok pada tarikh dia bermohon. Kita tengok 3 bulan kebelakangan. Kalau baki 30% tu, bulan pertama tu, bulan ni katalah 1,500. Bulan sebelumnya 2,200. Bulan sebelum lagi tu 2,800. Kita akan ambil yang paling rendah. Maknanya peluang untuk ditolak tu sangat sukarlah. Kalau cukup dokumennya diberikan, cukup syarat, kita declare. Walaupun berniaga sebenarnya pun. Kalau kita sendiri dah mendaftar syarikat, kita tak declare pendapatan kita kepada kerajaan, sudah pastilah kita punya permohonan itu akan ditolak. Sebab kita ni, kita melakukan proses verifikasi. Kita ada 13 agensi. Pertama, kita verify dengan Jabatan Pendaftaran. Sama ada orang ni warga negara ke bukan. Kita kena verify dulu. Hidup lagi ke dah mati? Ya, betul. Ada orang yang dah mati, tapi mohon lagi BRIM. Kemudian lembaga hasil. Nak cek betul-betul orang ni, dia punya pendapatan betul ke bawah RM4,000. Kan? Kalau lebih RM4,000, dia kena membayar cukai pendapatan. So kalau bayar cukai pendapatan ni memang tak layak dapat BRIM lah. Kemudian kita cek dengan KWSP, kita cek dengan Jabatan Akauntan Negara untuk gaji kaki tangan awam. Kita juga cek dengan Polis Diraja untuk gaji polis. Kita cek dengan UGAT untuk Jabatan Urusan Gaji Angkatan Tentera. Kita cek juga dengan Jabatan Haiwal Veteran ATM untuk pesara ATM. Kita cek dengan Kumpulan Wang Persaraan KUAP, JPA, JPJ. JPJ pun kita cek juga. Ada orang kata, saya nak beritahu ni, BRIM ni salah satu bentuk subsidi bantuan kerajaan yang paling sukar untuk berlaku keterisan. Sebab kita checking 13 agensi ni. Dan bila kita cek JPJ, kita tengok kereta dia. Kalau dia pakai kereta tempatan dia maksimum mesti 1.6 saja. Dia tak boleh pakai kereta yang 2,000 cc. Kalau kereta tu berusia 3 tahun. Kalau dia nak pakai perdana 2.0, dah beli tahun 2013, okey, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam tempoh 3 tahun ni tak boleh. Anda kena tahu ni. Masih lagi dipertimbangkan juga tu tahun kereta tu. Tahun kereta. Kalau kereta import, 1,006 pun tak boleh. Dia mesti bawah 1,006, 1,500 lebih cc boleh lagi. Dan tempoh 3 tahun tu ada. Lepas tu ada orang dia tak pakai kereta, dia naik motor besar. Motor besar kalau 500 cc sama juga. Lebih 500 cc kalau usia dia bawah 3 tahun tidak layak. Kalau beli second hand tahun 2013 ke bawah semua boleh, tak ada masalah. Ini antara benda-benda yang mungkin rakyat tak tahu. Selain daripada tu, selain daripada JPJ, kita juga cek dengan MOE sama ada orang ni dapat voucher buku ke tidak. Ada setengah-setengah keluarga ni, dia berkeluarga, dia dapat BRIM RM1,200. Lepas tu dia masuk sambung belajar. Dia buat JPJ. Dia layak dapat kad siswa Satu Malaysia. Voucher buku tu lah. Kan sekarang dah panggil kad siswa Satu Malaysia. Jadi orang ni tidak layak untuk terima BRIM. Jadi ada yang mempertikaikan. Kan? Kenapa dia tak layak? BRIM tu RM1,200. Yang dia dapat tu cuma RM200,500. Okey, jadi apa yang dia patut buat? Pasangan dia kena mohon. Pasangan dia kena mohon. Dan meletakkan dia sebagai tanggungan. Kalau kita mohon, pemohon tu, kalau pasangan dia ada kad siswa Satu Malaysia, tak ada masalah, kita lepaskan. Itu antara benda-benda. Selain daripada itu juga, Jabatan Agama Islam pun kita cek Jabatan Agama Islam lagi. Sebab sekarang ni nak dapat BRIM ni, betul lah benda ni kita kalau boleh nak semua orang bagi. Tetapi tahun ni kita memperuntukkan lebih kurang 6.8. Mungkin kita akan belanja dalam 6.5-6.8 bilion saja. Dan penerima ni lebih kurang 7.4. Kita punya target 7.4 juta. Cuma ada orang yang dah berkeluarga, dia mengaku dia dah bercerai. Sebab apa?
Bila dia mengaku dia dah bercerai, si suami dia mohon berim, letak seorang nama anak dia sebagai tanggungan. Wow. Si isteri pun mohon berim, kan? Dia letak nama anak tu. Jadi satu rumah 2 orang boleh dapat. Itu sebab kita strict. Kita cek dengan Jabatan Agama Islam, kalau sudah ada surat cerai, memang dia takkan dapat. Kan? Dan yang akhir tadi, SSM lah. Kita cek sama ada dia masih lagi ada perniagaan yang aktif dan sebagainya. Mengapa agaknya untuk urusan BR1M ini penglibatan SSM agak ditegaskan sedikit kali ini, Datuk? Okey, kita ni kita cuba daripada masa ke semasa untuk memperkukuhkan supaya tidak berlakunya sebarang ketirisan. Saya ambil contohlah, ada komplain daripada Akaumbi yang mengatakan bahawa kami kerja pasal malam. Kami mohon tak dapat, tapi bos kami dapat. Sebab ada orang yang meniaga, dia bila dia nak mohon amanah ikhtiar, kan betul lah nak pinjaman kecil je 2,000, 3,000, 5,000, dia mohon. Kan ada yang mohon tekun dan sebagainya kan. Bila dia dapat pinjaman ni, dia mulakan perniagaan. Masalahnya dia tidak declare pendapatan dia. Yang ini yang penting ni, bila kita dah ada pendaftaran perniagaan, adalah menjadi tanggungjawab kita sebelum bulan Jun setiap tahun kita kena isytihar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri pendapatan kita tu. Barulah kerajaan tahu sejauh mana pendapatan you. Kalau kita punya pendapatan tu, pendapatan isi rumah kita masih bawah 4,000, kita layak terima beri. Tak ada masalah. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang ditolak permohonan kali ini? Kena merayu? Okey. Dan caranya bagaimana, Datuk? Dan berapa peratus sebenarnya yang ada potensi untuk mendapatkan juga bantuan ini? Okey. Pertama sekali, kita akan hantar surat tadi. Kemudian kita akan beritahu dia apa yang perlu dia buat. Kalau katalah dia kena hantar penyata kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, mereka hantarlah penyata ini kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Proses rayuan ni akan bermula pada 3 April ni dan akan berakhir pada 15 April. 15 Mei. Lama jugalah tu. Cuma saya minta rakyat Malaysia ni, kita nak bagi duit kepada dia orang ni. Dia orang kena merayu. Jangan cepat patah hati. Sebabnya yang gagal kali ni ada 1.9 juta orang. Yang masih ada allocation yang nak kita bagi ni ada 1.9. Maknanya kalau tak dapat pun lebih kurang dalam 800,000. Dan biasanya setiap tahun ada 1.3, 1.4 juta orang yang gagal. Yang mohon balik cuma 200,000. 200 lebih sikit ribu. Jadi dia punya peratus memang tinggilah. Biasa dalam 90 hingga 95% akan dapat. Yang itu yang saya serulah kawan-kawan kita yang kat rumah ni yang mana gagal dapat BRIM, tolonglah merayu. Kita ni merayu supaya dia orang dapat hak dia orang. Supaya kes itu dapat dibuka dan diperhatikan, dinilai semula. Kalau tidak merayu, maka ramailah tadi yang Datuk sebut tadi 1.9 sebenarnya yang nak di-attend tu lah, diuruskan. Baik, terima kasih Datuk kita ucapkan atas penjelasan yang saya kira sangat membantu kita memahami, tambah-tambah lagi pada mereka yang mungkin terlibat juga nak tularkan mungkin perkara-perkara yang kita belum tahu asasnya. Kena siasat dulu dan insya-Allah kita dah tahu cukup sebenarnya pagi ni. Terima kasih Datuk sekali lagi. Ya. Baik, untuk waktu ini kita nak hubungi sebenarnya kita berehat seketika dan selepas ini kita akan hubungi untuk kita tahu sebenarnya tentang satu acara yang dinamakan sebagai Balloon Fiesta 2017 bersama-sama Syam Saleh. Tapi berehat seketika, kembali selepas ini.